السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله القائل قال الله تعالى في محكم التنزيل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan erti ketakwaan yang sebenarnya. Bersempena kita berada di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan yang menjanakan ketakwaan di dalam diri kita, maka dengan itu marilah sama-sama kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Semoga kita beroleh ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan berkenaan dengan tajuk Al-Quran Mu'jizat Agung Sepanjang Zaman. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang terbesar dan teragung yang dikurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat ibadah bagi orang yang membacanya serta mencabar kekuatan dan pemikiran manusia yang berada di sepanjang zaman. Manusia tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, sama ada dari sudut bahasanya ataupun maknanya ataupun kandungannya maupun cerita-cerita yang tersurat di dalamnya. Ini berdasarkan jelas melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 23 dan ayat 24 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang memberikan maksud, dan kalau kamu wahai manusia menaruh akan rasa syak dan keraguan tentang apa yang telah kami turunkan daripada Al-Quran ini kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah kamu untuk buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan jika kamu inginkan, panggillah orang-orang yang kamu percayai, yang memiliki kewibawaan dan kepintaran untuk menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu adalah orang-orang yang benar. Lantas Allah menyatakan jawapannya, nescaya kamu akan mendapati kamu tidak akan mampu berbuat demikian, dan selama-lamanya sudah pasti kamu tidak akan mampu melakukannya. Maka justru itu peliharalah diri kamu daripada api neraka Allah, yang mana bahan bakarannya adalah daripada manusia dan batu-batu sembahan berhala, dan ialah neraka yang disediakan kepada golongan orang-orang yang kafir. Tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu, yang mana Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan serta yang Allah jamin peliharaannya. Al-Quran tidak terbatas hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran mukjizat yang merentas sepanjang zaman. Ia sama ada berbentuk mukjizat hissi yang dapat dilihat dan dirasa, seperti mana tongkat yang bertukar menjadi ular sebagaimana yang Allah berikan pada Nabi Musa alaihissalam, ataupun unta yang keluar daripada celahan batu bukit yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Semua mukjizat-mukjizat itu akan berakhir sejurus kewafatan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebaliknya Al-Quran yang diberikan kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu mukjizat yang bukan semata-mata bersifat hissi tetapi bersifat ilmi, iaitu bukan sekadar Quran boleh menjadi penawar dan penyembuh secara fizikal kepada orang yang sakit, tetapi juga ia adalah merupakan mukjizat yang berbentuk keilmuan yang merentas akan ilmu-ilmu yang berada di sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran juga merupakan ucapan dan kalimah yang terdiri daripada perkataan alif, ba dan ta daripada huruf hijaiyah, yang mana ia adalah merupakan salah satu daripada ungkapan dan perkataan yang tidak mampu untuk manusia memahaminya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka yang membaca Al-Quran dan kepada mereka yang mentadabburnya dan mereka yang mencari pedoman dan petunjuk daripadanya, maka mereka itulah orang-orang yang terselamat daripada kesesatan dan kekufuran. Sedangkan kita melihat mukjizat-mukjizat yang lain, seperti mana walaupun ada di kalangan kaum Nabi Musa yang melihat tongkat bertukar menjadi ular, segelintir di kalangan mereka masih kekal di dalam kekufuran. Demikian juga daripada sekalian mukjizat yang lain. Sebaliknya Al-Quranul Karim, apabila orang yang membacanya dan orang yang mengambil dan menghayati panduan daripadanya, nescaya mereka akan dapat melihat kebesaran Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Al-Quran juga mampu menyelesaikan fitnah yang dihadapi oleh manusia dalam sepanjang zaman. Seperti mana disebutkan dalam sebuah hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, menyebutkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innaha satakunu fitnatun, faqultu ya Rasulullah mal makhraju minha, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kitabullah fihi naba'un mimman kana qablakum wa khabarun mimma kana ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Yang memberi maksud ketika mana baginda berkata kepada para sahabat, akan berlaku kepada kalian fitnah, yakni musibah dari sudut keimanan dan kepercayaan dan pemikiran. Maka para sahabat bertanya, apakah jalan keluar daripada sekalian fitnah itu? Maka Nabi SAW menjawab, kitab Allah, kerana di dalamnya terdapat cerita kepada umat-umat yang terdahulu yang menjadi tauladan kepada kamu, dan di dalamnya juga terdapat pengkhabaran kepada benda yang bakal berlaku di masa yang akan datang, supaya kamu bersedia menghadapinya. Dan juga di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang jelas yang menjadi panduan dan pedoman bagi kamu. Riwayat Tirmizi. Al-Quran juga mendatangkan kepada kita tentang cerita-cerita, berita-berita pada umat yang lepas, pengkhabaran sesudah kita, yang juga menjadi penghukum di antara kekhilafan di antara kita. Ia adalah merupakan kata putus dan bukan merupakan suatu gurauan. Sesiapa yang meninggalkannya, yakni Al-Quran, kerana kesombongan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Dan oleh kerana itu kita melihat di dalam sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, baginda bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dabatullah faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum, inna hadzal qur'ana hablullah wan nurul mubin wasyifa'un nafi' ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman tabi'ah la yazighu fayusta'tab wa la yu'awwaju fayuqawwam wa la tanqadi ajaibuhu wa la yakhlaqu min kathratir radd utluhu fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatih kullu harfin 10 hasanat amma inni la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lam harf wal mim harf. Yang bermaksud, baginda Nabi SAW menyatakan Al-Quran ini adalah merupakan suatu hidangan Allah. Umpama orang yang lapar, yang ada keperluan, mereka perlu mengambil keperluan daripada Quran seperti mana kita mengambil makanan dan minuman. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sekenyang-kenyangnya.
memberi maksud bahawasanya manusia tidak akan mendapat kepuasan, kekenyangan di dunia ini, akan kebahagiaan dan kebenaran, melainkan apabila mereka mengambil daripada Al-Quran. Al-Quran juga merupakan tali Allah, yakni petunjuk jalan yang menuntun kamu ke jalan Allah. Seperti mana orang yang berada dalam kegelapan, dia perlu berpaut kepada tali yang boleh menyampaikannya ke tempat yang dia ingin tujui. Dan Quran merupakan cahaya yang terang yang membezakan antara hak dan batil, ubat yang mujarrab, pengawal bagi orang yang berpegang kepadanya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan diperbetulkan. Keajaibannya tidak pernah hilang, keagungan dan kemanisannya tidak pernah terjejas, walaupun sekerap manapun diulang-ulang bacaannya. Bacalah kerana Allah akan Al-Quran ini, kerana ia akan memberikan pada kamu ganjaran. Jika kamu membacanya bagi satu huruf, diberikan pahalanya dengan 10 kali lipatnya. Tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sebahagian para ulama menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran sehingga ia mencecah lebih daripada 3 juta huruf. Cuba bayangkan bagaimana jika seorang itu membaca, setiap huruf itu digandakan 10 kali lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran juga terdapat berita-berita yang sahih berkenaan dengan penciptaan Adam dan Hawa, kisah kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ashabul Kahfi, Habibun Najjar, dan kisah-kisah pengkhabaran yang lain, yang mana juga tersemat di dalamnya kisah-kisah yang ghaib daripada apa yang bakal berlaku menjelang kiamat, yakni kisah Ya'juj dan Ma'juj, kisah kiamat, mahsyar, syurga, neraka, dan yang selainnya. Kisah-kisah ini adalah merupakan kisah yang menjadikan panduan contoh kepada umat yang berada di kemudian hari, dan juga adalah sebagai persediaan untuk berhadapan dengan untuk umat yang berada di kemudian hari. Oleh kerana itu, kita melihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran ini tidak akan terhentinya, terutama jika kita menghitung mukjizat ilmiahnya, seperti dari sudut saintifik yang dikhabarkan melalui Al-Quran. Umpamanya yang pertama, pembentukan awan. Allah menceritakan bagaimana menghantar angin sebelum datangnya rahmat hujan, hingga angin membawa awan yang mendung, lalu Allah menghalakan awan itu ke tempat bumi yang Allah kehendaki yang kering kontang, lalu ia menjadi subur. Dalam Quran juga menceritakan tentang proses penciptaan kejadian manusia. Allah ciptakan manusia daripada tanah, kemudian Allah menceritakan ia kemudian dijadikan daripada benih air mani, kemudian menjadi seketul darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ia menjadi tulang, dan sehinggalah ia membentuk kepada manusia. Yang mana penemuan ilmu tentang pembentukan kejadian manusia ini hanya wujud pada abad yang ke-20 menjelang pada abad ke-19, barulah manusia dapat menemuikannya, sedangkan dalam Quran mendahuluinya. Kemudian juga diceritakan tentang fungsi tangan dan jari, bagaimana Allah menyatakan dalam suratul Qiyamah, Allah menyusun jari jemari manusia, dan pada setiap jari jemari itu adanya tanda-tanda pada jari-jari mereka yang berbeza di antara satu dengan yang lain, yang ia menjadi isyarat kepada perbezaan antara satu identiti manusia dengan yang lainnya. Manakala sebahagian kita perhatikan golongan pluralisme yang menganggap manusia itu sudah pun sampai dapat ke tahap ketuhanan yang sama, sehingga mereka menyatakan keagamaan ini adalah sama di antara satu dengan yang lain, kerana mereka mampu untuk mengetahui ilmu-ilmu yang setinggi ini. Sedangkan dalam firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am pada ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, yang memberi maksud sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul lagi lurus,
maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan, yakni ajaran-ajaran yang lain selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Manakala golongan liberal, mereka mengajak umat Islam untuk tidak menerima apa sahaja daripada teks Al-Quran maupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi juga untuk menerima pakai pandangan para ulama. Menurut mereka banyak kandungan Al-Quran yang tidak relevan dengan suasana konteks pada zaman hari ini. Bahkan menyatakan cerita-cerita Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj adalah cerita karut, seperti cerita dongeng. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana perilaku yang pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu apabila mereka mendengar ayat Quran daripada Nabi, lantas mereka berkata, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah cerita yang kami dengar tentang syurga, neraka dan sebagainya ini melainkan cerita-cerita dongengan belaka. Hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri khutbah pada kali ini ada beberapa perkara yang perlu kita ambilkan faedah daripadanya. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengimani dan meyakini bahawa Al-Quran adalah merupakan kalamullah dan mukjizat yang teragung yang wajib untuk dipegangi dan dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan mereka sepanjang hayat. Yang kedua, umat Islam perlulah sedar bahawasanya segala penyelesaian yang mereka hadapi dalam kehidupan, ianya semua telah pun terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim sebagai kitab yang relevan sepanjang zaman. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawasanya mukjizat Al-Quran sentiasa membuktikan dan menzahirkan kebenaran agama Islam daripada satu zaman kepada satu zaman yang lainnya. Tidak kira apa sahaja golongan yang bangun menentangnya, pasti mereka akan gagal untuk membuktikan ketidakkebenaran Al-Quran atau kebatilan Al-Quran itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan mengawasi diri kita dan ahli keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat, dan menjauhkan kita bersama daripada api neraka Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama, hendaklah kita terus menerus memperhambakan diri kita kepada Allah dengan penuh rasa perhambaan agar memohon Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada bala dan wabak bencana akan penularan wabak COVID-19. Untuk itu terimalah saranan baik daripada pihak kerajaan supaya untuk kita mengambil langkah SOP dan juga mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera, dan selangkah serta selain-lain cara yang membolehkan kita mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di dalam bulan Ramadan,
ianya telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali yang ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021, dan juga mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar dalam menempuh segala penyakit dan ujian dan musibah yang melanda pada negara kita ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إلشاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إلشاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحي الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, dikaulah Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur kehadap-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini agar terus sejahtera dan maju, rakyat yang bersatu padu di bawah naungan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor dan mewakafkan dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.